صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا ربنا يسر ولا تعسر يا كريم اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang barakah ini, bulan Ramadan yang mubarak, 10 hari yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk bertemu dalam majlis Al-Quran Al-Karim, majlis talaqi Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati usaha kita dan Allah memudahkan segala urusan kita, terutamanya dalam urusan belajari ilmu Al-Quran dan mengajarkannya kepada yang lain. Tuan-tuan mata Allah sekalian, mudah-mudahan akhir Ramadan ini kita telah banyak melakukan bacaan Al-Quran Al-Karim, khususnya bagi yang mampu untuk nak khatam Al-Quran. Mudah-mudahan dah berada juga di penghujung, atau mungkin ada juga yang dah khatam pun, mungkin dah pusingan kedua atau ketiga. Maka alhamdulillah dan yang diucapkan. Bagi yang masih belum lagi, ada masa lagi berbaki, jadi cuba usahakan untuk memperbanyakkan lagi usaha bacaan Al-Quran, dan juga cuba usahakan untuk khatam sekurang-kurangnya, cuba untuk khatam sekali dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Bagi yang mungkin ada kurang kemampuan, perbanyakkanlah bacaan Al-Quran, insya-Allah ganjarannya besar juga di sisi Allah Subhanahu wa taala, terutamanya bacaan pada waktu malam. Malam-malam sekarang ini malam 10 yang akhir, malam-malam yang disebut antara malam yang berkat, malam Lailatul Qadr. Mudah-mudahan bertepatanlah salah satu daripada 10 malam yang akhir ini kita istiqamah dengan bacaan Al-Quran, maka kita dikurniakan Allah dengan kelebihan bacaan Al-Quran pada malam Lailatul Qadr yang digandakan pahala panjang masanya lebih kurang 1000 bulan ataupun 83 tahun atau lebih. Tuan-tuan dan Allah sekalian, kita teruskan dengan bacaan Al-Quran, telaki Al-Quran. Untuk apa kita? 467. 467. Ya. 468. 468. Ya. Baik, surat 468. Surah 468 surah Ghafir, juzuk yang ke-24. Jumpa ya ayat yang ke-8 sebelah kiri atas, Rabbana wa adkhilhum jannat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم. ومن صلح إخفاء nun bertemu dengan sad isti'la, maka bunyi ikhfa juga tebal. Wa man salaha, bukan wa man salaha, wa man salaha. Kira apa ya? Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim
ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات. وقهم السيئات. ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. وذلك هو الفوز العظيم. وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكثر من مقتكم أنفسكم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم. وإن يشرك به تؤمنوا. وإن يشرك به تؤمنوا. فالحكم لله العلي الكبير. فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. وما يتذكر إلا من ينيب. وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق.
يوم هم بارزون يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم اليوم تجزى كل نفس اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين وأنظرهم يوم الآسفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله
إنه قوي شديد العقاب إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقال رجل مؤمن من آل فرعون وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وقد جاءكم بالبينات من ربكم
وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يضلل الله فما له من هاد صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah selesai kita membaca sehingga ayat yang ke-33 dari surah Ghafir. Baik tuan-tuan dan sekalian, ada soalan nak diajukan? Silakan. Kalau ada, ada soalan ya? Okey, kita teruskan
dengan ilmu tajwid Quran daripada buku jilid pertama. Surah apa kita? 185. Baik, muka surat 185. Sifat huruf. Baik. Masih lagi berbincang berkenaan tentang sifat huruf. Ayat nombor 3 Ya, Ustaz. Baik. Nombor 3 buku surat 185 jilid yang pertama berkenaan tentang sifat huruf. Hari kita masuk poin yang ketiga. Ulama berselisih pendapat mengenai bilangan sifat lazimah yang terdapat pada huruf hijaiyah. Sifat lazimah artinya apa? Sifat-sifat yang wajib ada pada huruf tersebut. Kita pernah bincang sebelum ini, sifat lazimah itu ada berapa? Ada lebih kurang 17 sifat kan? 5 lawannya 5. 5 lawannya 5. Kemudian ada 7 sifat tunggal. Keseluruhannya ada 17 sifat. Jadi kat sini dibincangkan pandangan-pandangan ulama berkenaan tentang sifat lazimah ni. Jadi artinya kalau kita dengar besok ada orang sebut sifat lazimah mungkin tak sama atau ada penambahan daripada sifat lazimah kita belajar, boleh jadi dia menggunakan pandangan ulama yang lain. Baik. Pendapat mereka adalah seperti berikut. Pertama, sebahagian ulama antara Imam Ibnul Jazari mengatakan bahawa sifat lazimah ada 17. Sifat lazimah ada 17. Ini yang kita pelajari, yang kita pegang, yang banyak buku-buku tajwid buat penerangan berkenaan tentangnya. Ada 17 sifat. Ini pandangan siapa? Imam Ibnul Jazari. Imam Ibnul Jazari. Siapa dia ni? Imam yang masyhur yang mengumpulkan bacaan riwayat 10 daripada imam qiraat yang disebut sebagai Asyarah Kubra. Yang kita ngaji hari ini bacaan qiraat 7. Yang salah satunya ada Imam Asim. Imam Asim. Jadi ada 7 yang dalam Syatibi. Kemudian ada 3 berbaki lagi qiraat disebut dalam kitab At-Turrah. Jadi semuanya 10 juga. Tapi 10 itu namanya Asyarah Sughra, 10 yang kecil. Yang ini Ibn Jazari ini susun dengan 10 yang besar. Baik. Apalah tuan-tuan, yang penting 17 sifat yang kita belajar tu, bilangan 17 tu pandangan Ibnul Jazari. Baik, yang kedua, sebahagian ulama antaranya Imam As-Sakhawi mengatakan bahawa sifat lazimah ada 16, kurang 1. Mereka menggugurkan idlaq dan ismat, baliknya menambah satu sifat yang lain iaitu hawaiyah, sifat hawa. Idlaq, ismat digugurkan. Itu pandangan siapa? As-Sakhawi. Yang ketiga, pandangan ketiga sebahagian ulama antara Imam Barkawi mengatakan bahawa sifat lazimah ada 14. Kurang 3 pula Mereka menggugurkan idlaq, isman, inhiraf dan lin. Sebaliknya menambah satu sifat yang lain iaitu sifat gunnah. Dikira gunnah sebagai satu sifat. Sedangkan 17 sifat yang kita bincang sebelum ini tak termasuk sifat gunnah. Jadi buku tajwid ada sebahagian yang meletakkan gunnah ni sebagai salah satu sifat. Gunnah artinya apa? Dengung. Bunyi dengung tu diletakkan sebagai salah satu sifat dalam bacaan Al-Quran, dikira sebagai sifat lazim. Yang 17 kita bincang tu tak ada sifat lazim tu bunyi gunnah, dengung tak ada. Yang ni diletak gunnah salah satu sifat lazim. Baik. Pandangan yang keempat, sebagian ulama antaranya sahib Ar-Ri'ayah Makki bin Abu Talib mengatakan bahawa sifat lazimah ada 44. Masya-Allah. Banyak pula 44 sifat lazim. 17 pun kita pun ingat. Kalau 44 ni wallahu alam. Ini pandangan ulama. Seterusnya pandangan yang kelima, setengah ulama mengatakan bahawa sifat lazimah ada 34. Banyak yang terakhir, setengah ulama mengatakan bahawa sifat lazimah ada 17, tetapi berbeza dengan pandangan Imam Ibnul Jazari.
Mereka menggugurkan idlam, ismat, inhiraf dan lin, tetapi menambah sifat yang lain iaitu khafa, sifat ikhfa, menyembunyikan, ghunnah, dengung, tafkhim, tebal, tarqiq, nipis. Dia keluarkan 4, dia masukkan sifat yang lain 4. Jadi artinya jumlah sama 17, tapi bilangan atau persamaan segi sifat lazimah tu ada perbezaan dengan pandangan Imam Ibnul Jazari. Jadi itu pandangan-pandangan para alim ulama berkenaan tentang sifat lazimah yang ada dalam huruf-huruf hijaiyah Al-Quran yang kita baca. Dalam pandangan Ibnul Jazari, contohnya sifat ghunnah, sifat khafa, tafkhim dan tarqiq, dia tak jadi sifat lazimah, jadi sifat aridah, sifat yang mendatang. Itu pandangan-pandangan ulama lah, kita raikan semua. Cuma kita mempelajari pandangan terpilih dari kalangan ulama, maka kita pelajari pandangan Imam Ibnul Jazari dengan 17 sifat. Baik, seterusnya. Ada pun pendapat yang masyhur lagi terpilih. Ini dia. Di sisi kebanyakan ulama tajwid, ahli al-ada, iaitu pandangan Imam Ibnul Jazari melalui kitabnya Al-Muqaddimah fi Fan Tajwid. Kata sahib Al-Salsabil Al-Syafi, sifatu ahrufil hija 17 minhunna khamsun didda khamsin tushtahar. Maksudnya sifat-sifat huruf hijaiyah 17. Daripadanya ada 5 yang berlawanan dengan 5 yang dimasyhurkan. Ini pandangan yang terpilih yang masyhur. Pandangan Imam Ibnul Jazari ada 17 sifat. 5, lawannya 5, dan ada 7 sifat tunggal seperti yang kita telah pelajari. Adapun pandangan-pandangan yang lain itu kita kena rujuk kitab-kitab yang ditulis oleh ulama yang itu untuk mengetahui apa dia 44 sifat, apa dia 34 sifat itu. Kita kena rujuk pandangan kitab-kitab yang ditulis oleh imam tersebut. Tapi yang masyhur, yang banyak kita baca dan kitab-kitab tajwid di Malaysia ini, semua menulis dengan 17 sifat lazim. 5 lawannya 5, berbaki 7 sifat tunggal. Baik. Seterusnya muka surat 186. Sifat lazimah mengikut pandangan Imam Ibnul Jazari terbagi kepada 2 bahagian, iaitu sifat berlawan dan sifat tunggal. Ini saya cakap tadi tu. 17 sifat, 5 ada lawan dia. Lawannya 5 jadi 10, dan 7 sifat tunggal, maka jumlah sifat huruf itu ada 17. Baik. Ringkas seperti berikut. Pertama, sifat berlawanan, iaitu sifat yang mempunyai lawan baginya. Jika suatu huruf bersifat dengan salah satu sifat berlawan, maka pasti ia tidak bersifat dengan lawan bagi sifat tersebut. Maksudnya apa? Bila kita bincang sifat yang berlawan ni, 5 lawannya 5, setiap sifat yang berlawan itu, contoh yang pertama ada lawan dia kan. Jadi semua huruf hijaiyah akan dibincangkan. Jadi sebahagian huruf itu akan pergi kepada satu sifat, dan yang baki akan pergi kepada lawannya. Dia tak boleh satu huruf tu dia ada sifat yang ini dan dia juga bersifat dengan lawan sifat itu. Tak boleh. Nanti satu huruf pada setiap yang berlawan itu dia akan ambil satu sifat, sama ada ambil yang ini atau ambil lawannya. Itu maksud yang kata dengan salah satu sifat berlawanan, maka pasti bersifat dengan lawan. Artinya dah ambil yang ini, tak ambil yang itu dah. Jadi semua huruf setiap kali bincang berlawan ni, contoh yang pertama al-jahru lawannya al-hamsu. Ambil semua 29 huruf. Jadi sebahagian pergi kepada al-jahru, sebahagian akan bersifat dengan al-hams. Kemudian pergi pula sifat lawan yang kedua. Apa contohnya? Syiddah lawannya rakhawah dan ada sifat tawassut. Maka diambil balik semula 29 huruf tu, sebahagian akan pergi kepada syiddah, sebahagian akan bersifat dengan rakhawah, dan sebahagian bersifat dengan tawassut. Kemudian bincang lagi berlawan yang ketiga. Sifat isti'la lawannya istifal.
Jadi ambil balik semua huruf tadi, sebahagian akan pergi kepada isti'la, sebahagian akan bersifat dengan istifal. Begitulah seterusnya sampai habis 5 lawannya 5. Jadi akhirnya setiap huruf Al-Quran ni dia mesti ada paling kurang 5 sifat. Paling kurang mesti ada 5 sifat. Kemudian ditambah dengan sifat tunggal. Baru pergi kepada sifat tunggal, mungkin 1 atau 2 daripada 7 sifat tunggal itu. Maka jadilah paling banyak huruf hijaiyah itu sifatnya 7, paling sikit 5, ada yang bersifat dengan 6. Itu secara umumnya tentang makna tadi sebut tadi, bila sifat pelawan tu satu dah ambil yang ini, tak boleh lagi yang huruf yang sama pergi kepada lawannya, tak boleh. Baik. Sifat pelawan ada 10, 5 pasang. Iaitu pertama, jah. Lawannya hams. Jahar itu sebutan mudah. Orang Melayu sebut, Arab Melayu kan jah jadi jahar, hams jadi hamas. Itu sebutan biasa lah. Jadi jahru lawannya hams. Jahar apa dia? Sifat menahan angin. Tak ada bunyi nafas, tak ada bunyi angin tu. Itu sifat jah. Hams ada bunyi angin, ash, as dan sebagainya. Yang kedua sifat syiddah, lawannya rakhawah. Adapun antara keduanya ada, iaitu syiddah rakhawah tu ada sifat tawassut atau bainiyah. Syiddah maksud menahan suara, kemudian rakhawah maksud melepaskan suara. Di antara kedua ni ada satu sifat namanya tawassut ataupun bainiyah, sifat pertengahan. Tawassut ni artinya sederhana, bainiyah ni di antara. Jadi bunyi sifatnya ini antara tahan suara dengan lepas suara. Adalah cara bacaan sifat namanya bainiyah atau tawassut. Okey. Seterusnya yang ketiga, isti'la lawannya istifal. Isti'la maksudnya apa? Lidah meninggi ketika menyebut, datang padanya sifat aridah tebal. Itu yang tafkhim tu. Istifal sifat lazim, lidah merendah. Bila baca sifat ni datang padanya sifat tarqiq. Bacaan nipis. Itu sifat isti'la lawannya istifal. Kemudian yang keempat, itbaq lawannya infitah. Itbaq maksudnya apa? Lidah terangkat menutup langit-langit. Dia naik ke atas, rapat semua. Contoh huruf ta, out. Bila out, lidah kita naik, memang dia rapat terus. Dia menutup ke atas, tu namanya itbaq. Infitah ni maksudnya lidah kita menurun. Lidah kita ada, bila lidah kita turun, akan ada ruang yang terbuka antara lidah dengan langit-langit yang di atas. Itu maksud infitah. Itu sifat juga. Dan yang terakhir, ismat lawannya izlaq. Ismat artinya sukar nak disebut, sebabnya huruf ni keluar dari bahagian dalam. Izlaq satu huruf yang mudah nak disebut. Itu sifat. Baik. Jadi selesai kat situ, 5 lawannya 5, maka jumlahnya 10. Adapun sifat tawassut atau bainiyah ni adalah sifat pertengahan, maka dia pun tak dimasukkan dalam perkiraan bilangan jumlah sifat. Jumlah sifat utamanya ialah rakhawah lawannya syiddah. Baik, seterusnya yang kedua, sifat tunggal. Sifat tunggal, sifat yang satu saja, tak ada lawan dia. Iaitu sifat yang tidak punya lawan baginya. Sifat tunggal, sifat yang tiada berlawanan baginya, ada 7 sifat. Yang pertama dia apa? Safir. Safir ni apa? Bunyi angin yang kuat, desir. Sebab safir, bunyi desir yang kuat. Kemudian sifat qalqalah, lantunan, aj. Kemudian yang ketiga, lin, bacaan lembut, yaum, wazarul bai', bacaan lembut tu kan. Kemudian yang keempat, inhiraf, lencong, lam, ra, sebagainya. Yang kelima, takrir. Takrir sifat bagi huruf ra, dia bunyi apa? Getar, berulang, takrir. Yang keempat, tafashi. Tafashi ni apa dia? Bunyi
hamburan. Itu tafasyi. Yang terakhir istitalah, ialah tempat keluar bagi huruf dad yang panjang. Bahagian tepi lidah letak pada geraham sebelah atas. Kerana tempat keluar tu panjang, maka disifatkan dad itu sebagai sifat istitalah, yang panjang tempat keluarnya. Sebab tu bahagian tepi lidah dari sini ke sini itu kan panjang. Jadi panjang ni namanya istitalah. Sifat bagi huruf dad namanya istitalah. Baik. Jadinya ada 7 sifat tunggal. 7 sifat yang tiada lawannya. Di mana huruf yang dah ada 5 tadi daripada sifat yang berlawan, maka dia akan ambil 1 atau 2 daripada sifat tunggal. Jadi dah 7 sifat atau 6 sifat atau 5 sifat. Baik, seterusnya. Selain daripada sifat-sifat yang nyatakan di atas, terdapat juga beberapa sifat lain yang akan dibincangkan seperti gunnah dan khafa. Sifat yang lain dibincangkan tapi tak termasuk dalam perkiraan sifat lazimah yang disusun atau yang disenaraikan oleh Imam Ibnul Jazari. Artinya sifat dengung tu ada, sifat sembunyi khafa tu ada, cuma dia tak termasuk dalam senarai sifat lazimah. Jadi kalau bukan lazim, boleh jadi sifat aridah, sifat yang mendatang bagi satu-satu huruf. Baik. Kata Imam Ibnul Jazari, sifatuha jahrun wa rakhun mustafil, munfatihun musmatatun wal diddu qul, mahmusuha fahathahu syakhsun sakat, syadiduha lafzu adidqatin bakat, wa baina rakhwin wa syadidi din umar, wa sab'ulwin khussa dagtin qid hasar, وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المتقة صفيرها صاد وزاي وسين قلقلة قطب جد واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صحيها باللام والراء وبتكرير جعل walittafashi asyinu daddan mustatil. Baik. Ini adalah matan daripada karangan syair oleh Imam Ibnul Jazari. Ini matan tajwid atau matan qiraat yang menjadi rujukan para alim ulama sedunia. Bila menyusun ilmu tajwid, dia akan rujuk matan-matan ini. Bait bin syair ini, sebab maksud bait syair ini akan beri makna kepada kaedah-kaedah dalam bacaan Al-Quran, termasuk bab sifat huruf. Jadi kalau orang yang kuat ingatan, dia boleh hafal matan-matan ni, dia faham makna, jadi ilmunya akan jadi mantap lah. Dia akan ingat. Kalau orang petikai bacaan, orang petikai huruf tertentu dalam sifat huruf, dia akan baca matan ni. Jadi dalil kepada pegangan bacaan Al-Quran dia. Dan matan ni ulama-ulama tak pertikai. Sebab jadi rujukkan seluruh dunia matan ni. Dia macam kalau Al-Quran, kita semayang, orang tanya mana dalil, kita baca Al-Quran, waqimus solah, kan, diingat semayang. Kita bayar zakat, orang tanya mana datang suruh bayar zakat ni, ada dalil dia, wa atuz zakat, bayar zakat. Kita pergi haji, asal pergi haji ni, Al-Quran kata dalil dia apa? Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Semua itu artinya bila satu perbuatan kita dalam syariat ni, dia ada dalil daripada hadis ataupun daripada Al-Quran. Dalam bacaan Al-Quran, dia tak adalah dalil daripada Al-Quran tu. Yang dalil umum lah, warattilil Qur'ana tartila, baca Quran secara tertil. Itu adalah Quran lah. Tapi nak bincang Allah sebut tentang sifat apa, syiddah, rakhawah, tawasud, tu tak ada. Tu tak ada dalam Al-Quran, melainkan arahan umum sahaja. Dalam hadis Nabi pun tak ada juga. Nak bincang tentang syiddah, bincang qalqalah, Nabi sebut tak ada. Dalam hadis secara umum saja, Nabi telakkikan Al-Quran para sahabat ikut bacaan Nabi. Jadi tak ada bincang upah harakat-harakat mat, tak ada dalam tu. Melainkan Nabi kata panjangkan dan sebagainya, itulah yang ada dalam hadis Nabi.
Jadi kita nak rujuk mana? Kita baca irfat, kita baca qalqalah, baca tafashi, semua ni rujuk mana? Istilah-istilah ni tak ada dalam Quran. Maka rujukan adalah daripada matan-matan yang disusun oleh para alim ulama ini. Ni kata ulama Al-Quran, ulama Qiraat. Yang mana segala disusun ini bersandar kepada rujukan di bacaan Nabi SAW. Baik. Tengok apa maksud disebut oleh Imam Ibnu Jazari ini. Sifat-sifatnya, sifat huruf itu apa dia? Jahrun, rakhawah, istifal, infitah dan ismat. Disebut, katakanlah olehmu akan lawannya, iaitu hams hurufnya pada ungkapan fahathahu syakhsun sakat. Supaya mula disebut ada 5 sifat, kemudian dia sebut lawannya pula. Tu dia. Mula 5 sifat, kemudian disebut lawan satu persatu. Dia kata lawannya iaitu hams. Jadi jahru lawannya hams. Hurufnya berapa? Itu fahathahu syakhsun sakat tu. Yang kita biasa saya kata apa huruf hams? Kita ngira apa semua kan saya kata sebut fahathahu syakhsun sakat. Artinya yang saya sebut itu adalah bahagian daripada matan syair yang disusun oleh Imam Ibnu Jazari. Jadi kalau kita pergi mana-mana seluruh dunia, kalau orang tanya sifat hams, apa huruf dia? Kita pun kira sad, dia susah nak ni. Kalau kita kata fahathahu syakhsun sakat, ma'ruf, semua orang tahu itu memang huruf-huruf hams, kerana ini adalah susunan yang dibuat oleh Imam Ibnu Jazari untuk mudah kita ingat sebenarnya. Baik. Ham sifat ham lawan hurufnya fahathahu syakhsun sakat. Kemudian syiddah ada pada huruf ajid qatin bakan. Yang mana syiddah ni lawan kepada rakhawah. Huruf dia ajid qatin bakan. Dan di antara rakhawah dan syiddah, hurufnya pada ungkapan lin umar. Artinya antara rakhawah dan syiddah ada sifat tawassut. Apa huruf tawassut tu? Lin umar. Dan 7 huruf isti'la pada ungkapan khussa dhaghtin qid. Khussa dhaghtin qid, huruf isti'la. Jadi ini pun ringkasan daripada Imam Jazari. Dan sad, dad, ta dan za adalah huruf itbaq. Ya, huruf itu huruf bersifat dengan itbaq. Itbaq lawannya apa? Infitah. Dan ungkapan firra min lubbin adalah huruf idlaq. Idlaq lawan kepada ismat. Dia buat susunan tu mengikut susunan yang di atas tadi. Mula-mula jahru dia buat lawannya ham. Kemudian rakhawah lawannya syiddah. Istifal lawannya isti'la. Infitah lawannya itbaq. Ismat lawannya idlaq. Cantik susunan para alim ulama ini. Bila baca matan kita faham macam tu, maka senang kita nak memahami sifat-sifat huruf ini. Baik. Dan ungkapan firra min lubin itu huruf bersifat idlaq. Idlaq lawannya ismat. Baik. Jadi tuan-tuan, kita nampak kat sini disusun ini untuk kita ingat huruf-huruf yang sifat-sifat yang sedikit hurufnya. Jadi kalau kita ingat huruf-huruf hams, jadi yang baki pergi kepada jahr. Jadi dia tak sebut dalam matan apa huruf-huruf jahr tu. Dia sebut sifat yang sedikit huruf. Jadi artinya seperti yang kita belajar sebelum ni lah. Dia katakan ingat sifat yang sedikit hurufnya, yang baki akan pergi kepada lawan. Itu cara nak ingat lah. Okey, seterusnya sofir hurufnya sad, zai dan sin. Ni dia pergi sifat tunggal lah ni. Qalqalah pada ungkapan qad bujad, qataba judan, antara 9 punya qad bujad. Dan lin hurufnya waw sukun dan ya sukun serta baris fathah sebelum keduanya. Itu sifat lin. Waw ya yang mati sebelumnya baris atas. Dan inhiraf itu betul lah pada lam dan ra. Kata inhiraf untuk lam dan juga ra. Dan takrir dijadikan ia padanya ra. Artinya ra sahaja bersifat takrir. Dan bagi tafashi itu shin. Tafashi sahaja, shin sahaja bersifat dengan tafashi. Dan akhirnya
Adapun dad itu huruf istitalah. Dad sahaja bersifat dengan istitalah. Jadinya tuan-tuan, kalau kita ingat matan ni, kita akan ingat semua huruf-huruf berserta sifat-sifatnya sekali. Itu dia. Kita boleh ingat semua sifat huruf yang berlawan atau yang tunggal berserta dengan sifat-sifat dan huruf-hurufnya. Baik. Seterusnya, kata Syekh Ali Al-Bar'i, وهاك صفات للحروف تأكدت فخذها على الترتيب أولا فجهر ورفع مستفل ثم منفتح ومسمطة والضد خمس تحصلا فهمس شديد علو إطباق مطلق فدونك بالترتيب خذها على الولا. Ini kata Syekh Ali Al-Bar'i, maksudnya apa? Dan kamu ambillah sifat-sifat bagi setiap huruf yang kukuh, maka kamu ambillah akannya dengan mengikut tertib yang awal diawalkan, iaitu jah, rakhawah, istifal, infitah dan ismat, serta lawan baginya iaitu 5 sifat yang terhasil, iaitu hams, syiddah, isti'la, itbaq dan idlaq. Maka kamu ambillah dengan tertib dan ambillah akannya mengikut urutan. Itu saya tekankan dahulu, ingat lagi tak? Masa-masa kita belajar sifat huruf, saya kata keluarkan ikut susunan. Keluarkan ikut susunan yang kita pelajari. Dalam buku-buku tajwid disusun ikut susunan ini. Ini antara nasihat kepada para alim ulama Al-Quran. Kita kata ambil yang awal-awal. Jahru lawannya hamsu, syibdah lawannya rafawah, isti'la lawannya istifal, itbaq lawannya infitah, idlaq lawannya ismat. Itu susunan. Susunan ni disusun juga serupa itu oleh para alim ulama Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kefalka Syekh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Jadi Alhamdulillah Syekh pun dah masuk untuk meneruskan program Talaqi Al-Quran bersama kita Syekh Muhammad. Jadi kita berhenti setakat itu, muka surat 1 sampai 8. InsyaAllah akan datang kita akan sambung lagi sifat Aridah. Cumanya kelas kita ni hari ni dah Sabtu yang terakhir sebelum Hari Raya kan. Jadi untuk Hari Raya ni macam mana tuan-tuan? Sabtu yang pertama tu nak ada kelas ke tidak? Saya rasa tak ada kelas lah kot. Hari Raya pertama, hari Sabtu tu. Kita ada pandangan yang lain. Bila kita nak semula Talaqi Al-Quran, boleh kita maklumkan kepada Syekh sekarang. Ada pandangan tak? Saya ingat kita break kan Ustaz, hari Sabtu yang pertama. Sabtu yang pertama sahaja. Sabtu yang kedua? Sabtu kedua, kalau ikut saya boleh teruskan lah. Nak ziarah pula tak boleh lah siang ni. Ada pandangan lain tak? Kita setuju dengan pandangan Cik Hasnan?